Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya dan ahli-ahli Kumpulan 1 yang lain akan membentangkan hasil kertas kerja kami yang bertajuk Neraka Menurut Agama Hindu. Berikut merupakan ahli-ahli Kumpulan 1 yang terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Ikmal. Yang kedua, Fahmi. Saya sendiri. Dan yang ketiga, Nurin. Yang keempat, Salsabila. Pembentangan ini meliputi pendahuluan, objektif kajian, kajian literatur, maksud neraka, tujuan dan alam penciptaan neraka, azab dan seksa neraka, cara pengakhiran di neraka dan akhir sekali ialah kesimpulan. Baiklah, pendahuluan. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan limpah kurnia serta inayah darinya, dapat juga kami menyiapkan tugas yang telah diamanahkan. Di sini, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Izzul Syahmi bin Zulkifli, iaitu pensyarah kami bagi subjek ini. Bimbingan serta tunjuk ajar beliau sepanjang tempoh pembelajaran amat dihargai. Seterusnya, tidak lupa juga kepada ahli-ahli kumpulan yang begitu cekal dan tabah sepanjang tempoh penyiapan kerja ini kerana banyak berkorban masa, tenaga dan kewangan mereka. Seperti yang disedia maklum, neraka adalah tempat siksaan atas kesalahan yang dilakukan di dunia mahupun kecil ataupun besar. Kesalahan itu tanpa meminta maaf atau taubat, ia akan dibawa ke dunia selepas kematian. Dalam kertas kerja ini, kami akan mengkaji neraka di dalam agama Hindu. Sekarang kita akan pergi kepada objektif kajian. Okey, objektif kajian ini merupakan tujuan pengkajian kita dalam bentuk pernyataan. Dan antara objektif kajian yang kami lakukan, yang pertama adalah untuk mengetahui definisi neraka bagi agama Hindu. Yang kedua adalah untuk mengkaji tujuan dan alam penciptaan neraka bagi agama Hindu. Yang ketiga adalah untuk mengetahui definisi dan pengetahuan tentang azab serta siksaan mereka di dalam neraka bagi agama Hindu. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengetahui cara pengakhiran mereka di dalam neraka mengikut kepercayaan agama Hindu. Kajian literatur ini menjelaskan tentang aspek neraka, tujuan alam penciptaan neraka, azab dan seksa di neraka dan cara pengakhiran di neraka menurut agama Hindu. Dalam kajian ini akan membincangkan lagi secara terperinci mengenai neraka-neraka yang dijelaskan dalam agama Hindu. Agama Hindu menganggap neraka bukan sebagai tempat yang kekal abadi. Konsep neraka telah menyediakan banyak peluang yang berbeza untuk agama Hindu, termasuk fungsi naratif, sosial dan ekonomi. Penganut agama Hindu akan diseksa di azab neraka mengikut peringkat seperti dinyatakan dalam kitab Devi Bhagavata Purana dan Vishnu Purana yang mempunyai 28 peringkat azab atau seksa di neraka. Manakala menurut Gurada Purana menyatakan terdapat lebih daripada 63 jenis neraka. Selain itu, terdapat juga cara pengakhiran penganut agama Hindu yang akan dibahaskan dalam kajian ini. Penganut Hindu mempercayai bahawa Yama iaitu dewa kematian bertanggungjawab melunaskan hal-hal neraka. Kemudian, saya akan menjelaskan neraka menurut agama Hindu. Jadi, apa itu neraka? Dalam teks-teks awal, tidak mempunyai penerangan terperinci tentang neraka. Namun, Rigveda yang merupakan salah satu teks terawal menggambarkan neraka itu ialah tempat kejahatan dan lubang yang tidak berdasar. Justru itu, neraka dikenali dengan banyak nama yang menyatakan bahawa ia adalah alam Yama yang berkait dengan kediaman Yama iaitu Tuhan mereka. Terdapat pelbagai dosa dan hukuman yang setimpal di neraka. Namun, sifat pendosa yang diseksa khususnya neraka adalah berbeza dari teks ke teks. Kemudian, penginapan di neraka digambarkan hanyalah sementara. Jadi, siapakah yang akan masuk ke dalam neraka? Golongan yang akan masuk ke dalam neraka ialah semua makhluk yang berdosa, termasuklah manusia dan binatang. Setelah dinilai dan diberi penghakiman, mereka dihantar masuk ke dalam neraka oleh Yama iaitu Tuhan Keadilan yang dipanggil Dharma Raja untuk diseksa setimpal dengan dosa yang mereka lakukan. Kemudian, bilangan dan nama neraka serta jenis pendosa adalah berbeza dari teks ke teks. Namun, teks-teks seperti Bhagavata Purana, Vishnu Purana, Devi Bhagavata Purana menjelaskan dan menyatakan bahawa terdapat 28 neraka. Baiklah, tujuan dan alam penciptaan neraka.
Tujuan neraka. Tujuan neraka atau dalam Hindu, naraka, iaitu ialah tempat di mana orang-orang berdosa diseksa selepas mereka meninggal dunia. Ia juga merupakan tempat Yama, iaitu dewa kematian. Ia digambarkan sebagai terletak di bahagian selatan alam semesta dan serta di bawah bumi. Baik, makhluk-makhluk yang ada di dalam neraka, adakah mereka ada atau tiada di dalam agama Hindu? Dandasuka, seekor ular, dipenuhi dengan iri hati dan kemarahan. Setengah orang membahayakan orang lain seperti ular. Jadinya ular ini ada di dalam salah satu neraka yang ada di dalam Hindu, agama Hindu. Sukara, seekor khinzir, pembunuh Ibrahim, pencuri emas atau peminum alkohol. Dan semua yang berkaitan dengan mereka jatuh ke dalam neraka ini. Jenis-jenis azab atau seksa di neraka mengikut agama Hindu. Mengikut agama Hindu, neraka dibahagikan mengikut dosa atau kesalahan yang dilakukan. Hampir beratus mengikut kitab-kitab Hindu yang lain, namun mengikut kitab Devi Bhagavata Purana dan Vishnu Purana terdapat 28 jenis peringkat neraka. Manakala menurut Gurada Purana menyatakan terdapat lebih daripada 63 jenis neraka. Sifat orang berdosa yang terseksa di dalam neraka tersebut berbeza mengikut peringkat-peringkat. Jenis-jenis azab mengikut Devi Bhagavata Purana dan Vishnu Purana. Kumbhipaka, iaitu kesalahan orang yang melakukan pembunuhan dan makan haiwan dan burung, akan dimasak hidup-hidup dalam minyak yang mendidih. Tamisra, akan orang yang merampas kekayaan isteri atau orang lain akan ditambat dengan tali dan diberikan makanan atau air. Pesalah laku tersebut dipukul dan dicela oleh Dewa Yama. Manakala menurut Garuda Purana pula, Tilapaka iaitu minyak yang mendidih, Gudapaka iaitu neraka yang mempunyai gula yang mendidih. Baik, sekarang kita nak tahu tentang cara pengakhiran mereka di dalam neraka. Secara umumnya, cara pengakhiran mereka di dalam neraka tidak dihuraikan dengan begitu jelas. Namun, penganut agama Hindu ini mempercayai tentang dewa kematian yang dipanggil sebagai Dewa Yama. Dewa Yama ini ditugaskan untuk membawa semua jiwa makhluk termasuk manusia dan haiwan dan sebagainya untuk dihakimi. Dan cara penghakiman mereka adalah mengikut hukum karma yang disebut sebagai karma pala. Karma pala ini merupakan sebuah hukum sebab akibat. Contohnya jika mereka melakukan kebaikan dalam kehidupan terdahulu, mereka akan dilahirkan semula dalam bentuk kebaikan, dan begitu juga sebaliknya. Dan penganut agama Hindu ini juga mempercayai sebuah kitab. Mereka mempunyai banyak kitab dan terdapat satu kitab ini menjelaskan tentang neraka, dan kitab ini dinamakan sebagai Garuda Purana. Garuda Purana ini menjelaskan 7 jenis neraka. 7 jenis neraka, dan cara pengakhiran mereka adalah berbeza mengikut jenis-jenis neraka ini. Dan kitab ini juga menjelaskan tentang cara mereka dilahirkan semula. Iaitu mengikut hukum karma lah. Jika mereka melakukan kebaikan, mereka akan dilahirkan dengan kebaikan. Sebagai contoh, jika mereka mengasari anjing atau kucing, mereka akan dilahirkan semula dalam bentuk haiwan tersebut. Sebab mereka melakukan keburukan terhadap haiwan tersebut, dan mereka akan dilahirkan dalam bentuk keburukan juga. Baik, kesimpulannya, penganut agama Hindu ini tidak mempercayai sangat tentang kewujudan syurga atau neraka. Mereka hanya memfokuskan tentang pencapaian moksha dan supaya mereka dapat bersatu bersama Tuhan utama mereka, iaitu Dewa Brahman. Dan agama Buddha, agama Islam juga mempercayai tentang kewujudan neraka ini sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang melakukan keburukan terhadap kehidupan mereka terdahulu. Mereka juga, agama-agama ini juga
turut mempercayai tentang kehidupan selepas mati. Setiap perbuatan buruk yang mereka lakukan akan dibalaskan dengan siksaan dan azab di dalam neraka mengikut agama masing-masing. Jadi kita sebagai manusia haruslah beriman tentang kewujudan neraka ini supaya kita dapat tingkatkan keimanan kita dan juga ibadah kita untuk dijadikan bekalan di akhirat. Baik, bagi mengakhiri pembentangan kami juga selitkan surah daripada Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan serta kebaikan sebagai cubaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dengan itu, sekian daripada kami. Terima kasih.